jenis palabora. Ni, here got. Okay, I didn't read here. Okay, ada jenis palabora. Okay, so dia bersimetri. So, maksudnya sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Okay, ingat tak simetri? So, dia melalui, okay, dia tengah-tengah ni kita kata paksi simetri. Yang biru ni. Okay, paksi simetri. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Okay, ini graf senyum. Saya suka kata di graf senyum sebab dia senyum. Ni nampak senyum. Okey, gini graf masam. Okey, so dekat sini senyum. Okey, senyum maksudnya dekat kuadrat ni, fungsi kuadratik ni, ini A mesti positif, graf senyum. Kalau A negatif, graf masam. Ini kamu sudah belajar dalam matematik kan? Okey, ni titik maksimum. Kalau graf masam macam ni, kita kata graf maksimum. Dan dia ada titik maksimum dekat paling tinggi sekali, maksimum paling tinggi sekali. Ini kita kata titik maksimum. Kalau ni paling rendah sekali, titik minimum dekat sini. Okay, so mari kita tengok contoh. Okay, so contoh yang ni. Okay, so kita ada graf ni. Okay, fungsi. So kita A, B, C. A 1, B tak ada, C 1. Okay, buat analisis dan laku generasi. Okay, generalisasi pada bentuk dan kedudukan graf itu apabila nilai-nilai berikut berubah. Okay, so kita tengok A, ni A mana dia? A kat sini kan A 1. Okay, yang ni kamu sudah belajar dalam matematik. Kalau A jadi 2, contohnya A jadi 2. Graf dia akan macam mana? Okay, kalau A dia 2, graf dia akan dikecilkan kan ataupun jadi lebar ke ataupun jadi nipis sikit. Kalau ni lagi besar, dia akan jadi lagi nipis. Okey, tengok contoh kat sini. Okey, ni original. Betul, Asen. Ni akan jadi lagi nipis. Lagi besar nilai dia, lagi nipis. Kalau dia negatif pun sama. Okey, kalau dia jadi 1/2, contoh dekat sini, maksudnya dia akan jadi 1/2 X kuasa 2, dia akan jadi lagi lebar. Okey, lagi lebar, nampak tak? Okey, dia akan jadi lagi lebar. Ini kamu dah belajar dalam matematik. So dia nampak tak ada hubungan kan matematik dengan matematik tambahan. Okey, nilai C jadi 3. Okey, kalau C jadi 1 kan. Okey, C maksudnya C adalah pintasan. Okey, pintasan Y. Tak kira garis lurus ke, garis kuadratik ke. Okey, ini adalah, kalau C adalah 1, dia akan melalui 1. Okey, kalau C ni jadi 3, maksudnya yang ni, C akan jadi 3. Okey, kalau C jadi 3, dia akan melalui 3. Mari kita tengok contoh dekat bawah, dekat buku teks semua. Dia akan jadi 3, nampak tak? Dia akan naik. Dia akan jadi, C tu maksudnya pintasan Y. Okey. Okey, so kita tengok ni. Sekejap ya. Okey. So dekat sini dia ada 2 jenis. Okey. Kalau you nampak kalau beza yang kamu dah buat minggu lepas, okey? Minggu ni lah, minggu weekend. Weekday ya. Okey. Dekat sini. Okey. Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong, maksudnya dia ada dua punca nyata yang berbeza. Okey, dia maksudnya dia akan silang 2 titik dekat paksi X. So kalau sama dengan kosong, dia ada 2 punca nyata yang sama. Jadi dia akan silang dekat paksi X 1 titik je. Walaupun 2 punca yang nyata, tapi dia sama. So 1 titik je. Okey, kalau kurang daripada kosong, maksudnya dia tiada punca nyata dan tidak mensilang mana-mana paksi X. Okey, ini kamu faham kan? Okey, apa maksud A kuasa 2 lebih besar daripada kosong? So ini bila ni A positif, A ni positif, graf senyum. Dan dia ada titik minimum. Kalau ini negatif, paling atas sekali dia ada titik maksimum. Okay? So, next. Okay. Tengok contoh. Tentukan jenis punca bagi setiap fungsi kuadratik yang berikut. Okay. Kemudian lakarkan graf.
buat satu generalisasi tentang kedudukan graf itu pada paksi X. Okey. So yang ni kita dah ada. So tentukan jenis punca. So kita guna B kuasa 2. B kuasa 2 tolak 4AC. Sudah, kalau dia positif maksudnya dia ada dua punca. Kalau dia positif, kita ganti A, kita ganti B ke dalam, kita ganti C ke dalam. Kalau dia positif, dia ada dua punca yang nyata. Okey, dia ada dua punca yang nyata. Kemudian, kedudukan. Okey, dia silang pada titik, dia bersilang. Dia mensilang paksi X pada dua titik atau dia ada dua titik mensilang dengan paksi X. Okey, dan dia ada titik minimum. Okey, graf dia adalah jenis parabola. Okey, ni matematik pun sudah belajar. Okey, ni negatif. Negatif graf masam. Negatif graf masam. So, sama juga kita isi B kuasa 2 tolak 4AC. Kalau sama dengan kosong, maksud dia silang dengan satu titik je. Okey, so bila silang satu titik, kita kata dua punca nyata yang berbeza. Okey, mensentuh paksi X pada satu titik dan graf ini adalah satu parabola yang melalui titik maksimum. Dia ada maksimum, titik maksimum, ini ada titik minimum. So, okey, ini ada pada muka surat 52. So, dia jenis parabola, okey, melalui dia titik maksimum ke minimum. Okey? Dia ada punca ke tidak? Okey tak? So benda pertama tentukan A ni graf senyum ke graf masam. Okey, kemudian kita cari sama ada dia punca ke tidak. Okey, ini soalan peperiksaan dekat sini. Ini soalan peperiksaan. Okey. So dekat sini, okey, nilai-nilai M dengan keadaan, cari nilai M dengan keadaan paksi X ialah tangent bagi graf fungsi kuadratik ini. Okey, paksi X adalah tangent. Tangent apa maksudnya tangent? Kamu pernah belajar tangent kan? Okey. Bulatan ingat belajar kan? Bulatan dengan tangent. Apa dia tangent? Dia akan membentuk 90 darjah. Bila ada tangent kita ada 90 darjah mesti. Okey. So kalau tangent maksudnya dia akan silang dekat paksi X, tangent. Okey. So then silang satu titik je lah, tangent. Silang satu titik je. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey. Dan kita dapatlah B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong sebab dia tangent. Silang satu titik je. So kita kembang ni kuasa 2 nampak 4M kuasa 2 dapat ni. 2 darab 8 darab 4 dapat 64. Okey. So kemudian ni kembang sekali lagi. Kuasa 2, 8 kuasa 2. Then ni 4 darab 2 dapat 8. 8N darab dengan M. Dapat negatif 8M kuasa 2. Okey. 4 darab 2 dapat 8. 8 darab dengan 1 dapat negatif 8 sebab sini negatif. Okey. Ni laju sikit Kalau nak ulang kaji, kamu boleh ambil kertas dan cuba kembang. Tengok boleh dapat tak. Kalau tak dapat tu kena buat ulang kaji sekali lagi. Kena latihan sampai pandai. Jangan masa peperiksaan baru nak latihan. Sudah lambat tu. Okey, so kembang. Then pemfaktoran. Ni M kuasa 2, ni 8, negatif lah. Ni boleh dah kan? M darab M, 8 dengan 1, negatif. So kita dapat M. Okey, yang kedua. Cari julat nilai K. Jika fungsi ini tiada pintasan X, maksudnya dia langsung tak silang. Dia okey. Dia tak silang. So dia lalu 3 tolak K. Sebab ni Y, pintasan Y. 3 tolak K lalu kat sini. So dekat sini B kuasa 2 tolak 4SC kurang daripada kosong. Okey, dan kita isi B, isi C, isi A dekat sini. Okey, dan kita dapat K kurang daripada negatif 1/8. So maksud ni kurang daripada negatif 1/8. Masih negatif 2 ke negatif 3. Okey, so last C ya. Cari julat nilai P jika graf ini mempunyai dua pintasan X. So maksudnya dia silang dengan ada dua. Ni ada tunjuk ni. Dia silang dua titik. So yang dua titik maksudnya dua
punca yang nyata. Okay, punca nyata yang berbeza. So dia ganti, so dia ada 2. Bila nilai ni kurang daripada negatif 2 ataupun lebih besar daripada 6, dia mesti ada 2 punca yang nyata yang berbeza. Okay, next. Ni. Okay, so kita ada. Okay, tadi cikgu kata ada paksi X. Paksi X. Bukan paksi X paksi simetri. Sebelah kiri paksi simetri. Kita ada paksi simetri ya. Okay, so dekat sini ada bentuk vertex. Bentuk vertex. Ini macam mana boleh dapat kita dari persamaan macam contohnya kita dari sini kan. Okay, boleh tukar dalam bentuk ni. Okay, boleh kita tukar dalam bentuk ni. Okay, dengan apa? Dengan penyempurnaan kuasa 2. Okey, kita boleh tukar dalam bentuk ini dengan penyempurnaan kuasa 2. Okey, so paksi simetri. Apa tu paksi simetri? Paksi simetri dekat sini tengah-tengah ni. So dia ada formula ni. Ni. X sama dengan negatif B per 2A. Matematik dah belajar. Kalau nak paksi simetri, kita ganti je nilai ni dan kita dapat paksi X ni. Bukan paksi X, nilai X ini. Minta maaf paksi X yang ini. Nilai X ini. Okay, nilai X ini. Okay, so ada lagi 2 bentuk Okay, ada 1 bentuk lagi. Okay, kita ada bentuk yang ini kan. Kita ada bentuk kita ada bentuk vertex dengan bentuk pintasan. Okay, ada 3 bentuk bentuk persamaan kuadrat, bentuk bentuk vertex, setakat ni lah ada tiga bentuk pintasan. Okay. Okay ya. So yang ini kita boleh dapat punca. Okay, yang ni kita boleh dapat punca. Okay. Dan kita tengok contoh dulu. So sekarang ingatlah. Ni ini memang ingatlah bentuk Ni bentuk pintasan. Okay, yang ni pun sudah belajar kan dalam matematik. Simetri. Okay, kita tengok yang ni. Ni. Okay, so bentuk vertex. Okay, dekat sini kita pun boleh dapat paksi simetri. Okay, paksi simetri tadi cikgu dah bagi tahu yang ni kan. Kamu sudah belajar dalam matematik kalau kita nak dapat paksi simetri. A ni dari sini, B ni dari sini. Okay, so ada negatif. Ni pun sama. X tolak H sama dengan kosong. X akan sama dengan H. X akan sama dengan H. Tolak. So, ini pun paksi simetri. Kalau kita ganti ABC pun sama dengan, ini paksi simetri. Kalau dia, okay, katakan ni. Then, ni adalah X sama dengan H. Paksi simetri. Ataupun, dekat sini kita boleh kata X sama dengan negatif B per 2A. Ini untuk apa? Untuk kira. Untuk dapatkan paksi simetri. Okay, bagi contoh ni. Okay, ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Bentuk vertex kan? Nah, ada 3 bentuk. Bentuk vertex. Okay, bentuk vertex. Okay, so dia nak ungkapkan bentuk vertex ni dalam bentuk pintasan. So, maksudnya kita kena kembang. Kita kena kembang. Kita kena kembang. Okay, kita kembang dulu. Ni kuasa 2. So, ni kuasa X kuasa 2. Tengah-tengah ni macam mana dapat? 2 darab 9 per 4 darab dengan X. Dapat 9 per 2. Okay, kalau tak percaya kamu bolehlah kembang. Cuba kembang. Dapat tak sama? Sama aja. Okay, cuba kembang X kuasa 2. Kemudian X darab ni tambah X per 4. X 9 per 4 tambah 9 per 4X. Kan ni. Tambah dengan 9 per 4 darab dengan 9 per 4. Okey, bila kita kembang, nampak tak? Yang tengah-tengah mesti sama. Okey, dia ada 2. Jadi kita darab ni, darab dengan 2. Jadi kita dapat 9 per 4. Kalau tak percaya, kamu cuba tambah 9 per 4 tambah 9 per 4. Kita akan dapat 9 per 2. Sama aja. So, kita dapat ni. Bila kita kembang, kita dapat ni. Okey, and then kita kembang lagi. 2 darab 2, semua darab dengan 2. Then tolak dengan 1 per 8. Okey, ini dalam bentuk Kita tak kacau sini tau. Semua kekal fx. Okey, so
Okey, bila macam mana kita nak tukar dalam bentuk pintasan? Okey, kita nak tukar dalam bentuk pintasan, kita buat pemfaktoran dulu. Okey, so bentuk pintasan boleh dapat punca. Okey, buat pemfaktoran, lepas kita buat pemfaktoran, so kalau boleh ringkaskan lagi, kita ringkas. Okey, contohnya 2. Okey, dekat kurungan ni je saya keluarkan 2. Saya keluarkan 2. Okey, keluarkan 2. Okey, ni pun bahagi 2, ni pun bahagi 2. Dapat ni. Ini bentuk pintasan. Okey, contohnya 2, 4 dengan 3. Dalam dengan 3. Boleh je saya boleh keluarkan 2 ni. Nampak tak? Saya boleh keluarkan 2 ni. 4 ni jadi 2. Okay, contoh yang ni lah. Katakan 4 kali 2. Okey, 4 kali 3. 4 ni saya boleh jadi keluarkan bahagi 2. Tengah-tengah ni jadi 2 dah. Sama je jawapan dia. So, ini tengah-tengah keluarkan 2. Bukan semuanya keluarkan 2 tau. Ini je tengah-tengah keluarkan 2. Bahagi 2. Okey, so kita dapat bentuk pintasan. Okey, so P adalah ni. Okey, apakah nilai P? Tadi bentuk pintasan macam mana? Bentuk pintasan macam ni. Tambah Q. Bentuk pintasan. Kita tengok ni. Tolak, sorry ya. Tolak. Bukan tambah. Tolak. Okey ya. Tolak. Sorry, tolak. Ni nampak. Tolak Okey. So kita dapat. Okey. So P. X tambah. So P kita dapat. P kat sini negatif 5/2. Q adalah negatif 2. Okey. Dapat. So P dan Q ialah punca dia tau. Okey ke? Bukan. Okey. Kalau sini positif dia akan jadi negatif. Okey. So teruskan. Kita teruskan yang ni. Okey. So ni ungkapkan ni dalam bentuk ni. Okey. Yang ni complicated sikit. Okey. So kita kena buat penyempurnaan kuasa 2. Susah sikit. Sebab sebelum kita buat penyempurnaan kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi bila kita bahagi tu dia akan kekal sama kosong. Tapi dia ini sama dengan fx. Fungsi. Okey. Kalau kita bahagi dengan negatif, cuba tengok ni. Kalau kita bahagi dengan negatif 3, sini pun akan jadi fx bahagi negatif 3. Nampak tak? Semua so, yang ni kita tak boleh bahagi. Yang ni kita kena buat pemfaktoran. Faktorkan. Okey, so ini adalah soalan dia. Okey, so yang cikgu ajar hari tu, kalau kita nak buat penyempurnaan kuasa 2, depan X kuasa 2 mesti 1. So, keluarkan negatif 3. Okey, semua bahagi negatif 3. Okey? Kalau cikgu buat kan, cikgu tak kacau yang belakang ni. Saya kacau X kuasa 2 dengan X saja. Okey, cikgu buat dekat sini. Okey, kalau cikgu selesai, cikgu tak kacau nombor. Okey, negatif 3 keluarkan. Ni pun bahagi dengan negatif 3. Okey. Ni negatif 3 keluarkan. Bahagi negatif 3. Bagi negatif 3 dapat 1. Okey. Fx. Okey. Saya nak buat pemfaktoran. Okey. Saya nak buat pemfaktoran. Jadi. Okey. Jadi ni X kuasa 2. Tolak. Okey. Saya nak tukar dalam bentuk macam ni. Sekejap. Bentuk yang kuasa 2. Bentuk macam ni yang hari itu kita buat. So, jadi saya ni kalau negatif 2/3, yang belakang ni kita tambah. Apa yang kat dalam sini, kita bahagi 2. Ingat apa yang kat dalam sini, kita bahagi 2. Boleh? Okey kan? Bila kita tambah ni, kita tambah sesuatu hati, kita kena tolak. Tutup kurungan ni, kurungan. Tambah 1. Okey. So, tengok ni. Fx sama dengan negatif 3. Okey. Kita ada ni. Ni.
Ni kan. Okey, kita tambah suka hati, kita tolak balik apa yang kita tambah suka hati kat sini. Ni. Okey. So kita kuasa 2 kan. Kuasa 2 kan. Okey. Sebab kita nak hapus. Kita hapus baru tak adjust yang atas. Okey. Kalau kita tambah, kita kena tolak balik. Okey. So yang ini. So dekat sini. Yang ini. Sabar. Kalau tak faham sabar ni. Yang ini. Kita boleh tukar dalam bentuk ni. Tolak. Okey, apa yang kat sini? 2/3 kan? 2/3. Ni tolak kan? Tolak kan? Tolak 2/3 bahagi dengan 2. Mesti bahagi dengan 2. Okey? Ni tolak. Apa yang dekat sini? Kita kekal lah. Apa dia? Negatif 1/2. 2/2 dapat 1/3. 2 bahagi 2 dapat 1 kan? So tu kuasa 2. Ini kenapa kita nak tambah suka hati? Sebab kita nak tukar dalam bentuk ni. So X tolak 1/3. So ini kurungan besar jangan lupa. Ini tolak dengan ni. Negatif 1/3 darab dengan negatif 1/3 dapat positif 1/9. Tutup kurungan tambah 1. Okay. So jangan lupa. Okey. Yang ni kita darab dengan ni. Negatif 3 darab dengan ni. Negatif darab dengan negatif 1/9. Okey. Bolehkah? Susah sikit dah. Sekejap sebab baru. Tambah 1. So kembang 2. Minta maaf ya. Ni. Tertekan. Okey. Tambah 1. Okay. So, nanti cikgu bagi satu contoh lagi. Mesti kamu boleh buat. Okay. Then, nombor ni kita kembang lah. Okay. Nombor ni kita kembang. Negatif 3 darab dengan negatif 1/9. Tambah dengan 1, kita dapat positif 4/3. Okay. Sama tak macam tadi? Sama. So, kita boleh tukar dalam bentuk ni. Ni nampak. Fx sama dengan A, X tolak H. Kuasa 2 tambah K. Okey, tukar dalam bentuk ni. Maksudnya tukar dalam yang ada kuasa 2. So, H dia adalah 1/3. X tolak H sama dengan 0. X sama dengan H. So, ni H kita kalau negatif, kita jadi positif 1/3. K ini adalah, okey, yang ni apa? Yang ni sebenarnya titik maksimum atau titik minimum. Kalau ini negatif adalah graf parabola bentuk masam. Okey, bentuk masam. Titik maksimum kat sini kan. Titik maksimum dia adalah ni. 1/3 dengan 4/3. Ini untuk cari titik maksimum dan titik minimum. Okey. Okay, so kita tengok contoh. Oh, no contoh already. Hold on. Kita tengok contoh. Contoh ni. Okay, kita tengok contoh ni. Okay, lakarkan graf ini. Okay, so ini negatif kan? Graf masam. Okay, sebab kita belajar tukar dalam bentuk apa kan? Kita belajar tukar dalam bentuk persamaan persamaan bentuk maksud cikgu ni. Persamaan bentuk tukar dalam bentuk, dia ada kegunaan dia. Persamaan bentuk tukar dalam bentuk vertex ke, tukar dalam pintasan, dia ada kegunaan dia. Okay. So sekarang ni kita belajar macam mana nak lakarkan graf. Tu semua basic. Okay, lakarkan graf. Okay, fungsi kuadratik. Okay, kita tengok fungsi kuadratik bagi ni. So negatif graf parabola bentuk masam. So ini titik maksimum. Ingat masam maksimum. Okey, kalau nak dapat titik maksimum, kita dah tahu. Okey, kalau nak dapat titik maksimum, kita mesti nak cari penyempurnaan kuasa 2. Okey, nak tukar bentuk ni dalam bentuk vertex. Okey, so ini apa dia? Pintasan. Y. Dia mesti melalui 12. Dia mesti melalui 12. Bolehkah? Bentuk masam melalui 12. Nampak? So, sekarang kita nak cari ni. So, nak cari ni, kita buat penyempurnaan kuasa 2. Okey. So, cara cikgu
tulis dulu, salin soalan dulu. Kemudian sini ada negatif kan. Okey. Kita tak boleh bahagi semua bahagi negatif. Kalau bahagi negatif ni kekal ada negatif. Negatif fungsi kita jangan kasih usik fungsi tu F tu. Okey. Keluarkan negatif. X kuasa 2 ni jadi negatif. Sebab negatif akan positif. So saya tak kacau nombor tau. Saya kacau ni je. So nak tukar dalam bentuk ni. Okey. Tukar dalam bentuk ni. X kuasa 2 tolak 4X. Okey. Tambah apa yang kat sini? Apa yang kat sini? Negatif 4/2. Mesti bahagi 2. Lepas tu sebab nombor ni, okey nampak tak nombor ni kita tambah sesuka hati kan? So kita kena tolak balik apa yang kita tambah sesuka hati. Tu yang susah dekat sini je. Tambah 12. Okey. So fx sama dengan negatif. Okey. Yang ini, this one, akan jadi dalam bentuk ni. Ni apa kat sini? Negatif 4/2. Kuasa 2. Tolak, sebab ni tolak. Kalau tambah, kita ikut tambah. Ni ikut tolak. Ni negatif, jangan lupa. Negatif. Tambah 12. Okey tak? Okey kan? Okey. So, fx sama dengan negatif. Ni darab ni dapat negatif X tolak 2. So negatif ni negatif. Okay. Negatif darab negatif dapat positif kan. Right? Positif. So ini kat dalam tu negatif 2 kuasa 2. Ni kat dalam. Ini dekat luar. Negatif darab negatif. Kuasa 2 kekal negatif. Negatif 4/2 dapat negatif 2. Okay. So tambah 12. Okay, darab ni negatif 4, negatif 1 ni darab kedua-dua ni. Negatif, positif. So saya dapat fx sama dengan negatif x kuasa tolak ni. Ni dapat 4 tambah 12, 16. Okay, so dekat sini, nanti ni cikgu, yang ni cikgu terang kemudian. Kita nak dah cari ni. Okay, dalam bentuk vertex lah. Okay, so kita tahu maksimum ini x tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan 2. Okey, X sama dengan 2. Okey, kemudian kita dah tahu. Ini bila X sama dengan 2, ni 16. Ini adalah titik maksimum atau titik minimum. Dekat sini, 2, 16. Boleh tak? 2, ni X sama dengan 2, 16. Cari bentuk vertex untuk dapatkan titik maksimum atau titik minimum dekat sini. Okey. Boleh? Okey. So kita dah lakar kan? Nampak tak cikgu dah lakar ni? Tetapi kita ada satu lagi belum dapat. Apa dia? Punca kita. Apabila fx sama dengan kosong, punca kita nah ni. Kita cari punca. Okey. So dekat sini cikgu tak buat macam ni juga. Okey, cikgu tukar pen ni. Ni cikgu tukar ni. Ni negatif kan? Saya jadi positif. Positif jadi negatif. Semua darab dengan negatif. Sebab ni sama dengan kosong. So baru saya buat pemfaktoran. Ini 6, ini 2. Tolak tambah. Sama dengan kosong. So baru saya dapat 6 dengan negatif 2. So pemfaktoran sudah jadi basic kamu tahu. Bukan benda baru bagi kamu. Okay, so saya dapat 6 dengan negatif 2. Maksudnya dekat punca sini, ini negatif 2, ini 6. Nampak tak? So kita tengok graf dia. Tengok. Okay. Ni negatif bentuk masam. Bentuk masam 12 lalu 12. Okay. So lepas tu cari titik maksimum atau titik minimum. Sebab ini masam, so ini maksimum, titik maksimum. So tukar dalam cari bentuk bentuk vertex melalui penyempurnaan kuasa 2. Okay. Dan untuk dapatkan bentuk vertex and then kita buat titik maksimum ni. Dapatkan titik maksimum ni and then punca. Okay, so dekat sini, okay, kita tengok sini, X kuasa 2, okay, X tambah 2. Okay, so kita dapat X kuasa 2 tambah 2 darab 2,
X tambah 2 kuasa 2 kan. So, tadi kita dapat yang ni. Kita nak tukar dalam bentuk yang ni. Okay. So, dari sini kita nak tukar dari sini kita nak tukar dalam bentuk ni. So, tadi kita ni nampak tak? 2 ni dia mesti kurang bahagi 2 dari sini. Okay. Baru kita boleh tambah apa yang ada kat sini. Okay. Apa yang ada kat sini bahagi 2. Ni. Okay. Contohnya X kuasa 2 tambah 5X. Okay. Okay. Kita nak tukar dalam bentuk vertex macam ni. Okay. Kalau dari sini kembang ke sini senang kan? Yang dari sini kita kena fikir macam mana kita nak tukar balik dalam bentuk ini. So kemudian yang ni, kita tengok ni X. Okay. Macam mana kita nak tukar ni? X kuasa 2 tambah 5X. Okay. Yang sini kalau 5, kita tambah 5. Tambah 5 per 2 kuasa 2. Nampak tak? 5 per 2 kuasa 2. Okay. Ni padam. Okay. So, sebab yang ni tukar sesuka hati, tambah sesuka hati kan. Dah jejas tu, bukan fungsi. So kita tolak. Bila kita tolak apa yang kita tambah, maksudnya bila kita hapus, dia akan dapat balik yang sama. Okay, so kita tak jejas. So yang ini, okay. Yang ini, yang ni. Sorry yang ni. Okay, yang ni boleh tukar dalam bentuk apa? Bentuk vertex tadi, ni. Ni X, ni kalau 5 tambah 5 per 2. Kalau tak percaya kamu cuba kembang. Kamu cuba kembang. X kuasa 2, ini dapat 5 kan? Ni 2 ni dapat 5. Kemudian dapat ni. Ni kalau kembang kita dapat balik ni. Okey. So yang ini kita dah dapat tolak 5 per 2 kuasa 2. Ni kekal lah. Sorry, pen silap. Ni. Tolak 5 per 2 kuasa 2. Baru kita dapat X tambah 5 per 2 kuasa 2 tolak ni. That's why, okay, that's why kita dari sini ada yang terus dapat ni kan. Ada orang skip yang ni terus dapat ni. Dia ingat ni. Lepas tu dia per 2. Yang ni per 2, tolak dengan apa yang per 2 ni. Ada orang tak buat dua ni. Terus dapat, tapi bahaya sikit kadang-kadang skema nak kamu tunjuk. Okay? Tengok. Ini macam tadi kan, tengok soalan tadi. Okay, soalan